Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Rosli. Nombor metrik 266080. Okay, Alhamdulillah pada hari ini saya dan rakan-rakan saya, Encik Azlan, Encik Badri dan Encik Kumaran telah berjaya menyiapkan satu video pembentangan berkenaan dengan gangguan seksual di alam cyber bagi subjek SCCA 2083, Undang-Undang dalam Komunikasi. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mazura binti Ibrahim kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kumpulan kami. Okey, sebagai pengenalan, perundangan komunikasi adalah undang-undang yang berkaitan tentang komunikasi meliputi pelbagai bentuk. Sebagai contoh, telefon, komunikasi TV, komunikasi satelit, internet dan sebagainya. Ini membawa kepada penubuhan satu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal pergerakan komunikasi di Malaysia. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa yang kadang-kadangnya banyak berita-berita yang disiarkan di media sosial berkenaan dengan sesuatu isu, sama ada isu negatif ataupun isu positif, dan berkemungkinan isu itu adalah isu palsu ataupun isu yang sebenarnya. Selain itu, akta ini ditubuhkan adalah untuk persiapan kerajaan kita untuk mempertingkatkan sistem keselamatan di dalam negara ini. Seterusnya, saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Badri bin Habibullah. Nombor metrik 266041. Saya akan menerangkan tentang gangguan seksual di alam cyber. Adalah menjadi satu penyaksian bahawa berkembangnya teknologi komunikasi digital telah mendorong kesan positif dalam penggunaan media sosial. Walaupun ini telah membuahkan hasil bagi negara ini, terutama dalam era-era ekonomi digital, namun begitu sangat menyedihkan apabila diperhatikan bahawa media sosial dan internet kini telah berubah menjadi sarang untuk gangguan seksual dan pelbagai bentuk perilaku jahat yang lain. Antara jenis gangguan seksual adalah seperti yang pertama, perkongsian gambar dan video intim tanpa persetujuan. Yang kedua merupakan eksploitasi, pemaksaan dan ancaman. Jenis gangguan ketiga ialah buli seksual. Dan yang keempat ialah seksualisasi yang tidak diingini. Pengalaman dan kesan gangguan seksual dalam talian adalah unik bagi individu dan dapat dirasakan baik dalam jangka pendek tetapi juga dapat memberi kesan jangka panjang terhadap kesihatan mental dan kesejahteraan hidup mereka yang mengalami gangguan seksual ini. Impak jangka masa panjang boleh berlaku sekiranya isi kandungan gangguan awal dikongsi semula dalam talian ataupun kerana trauma akibat kejadian itu muncul kembali kemudiannya. Adalah penting untuk diakui bahawa tidak ada satu cara yang boleh dilakukan oleh individu yang mengalami gangguan seksual dalam talian untuk melupakannya serta meneruskan penghidupan mereka seperti biasa, dan ianya juga boleh mempengaruhi orang lain yang menyaksikannya. Kanak-kanak lebih cenderung
untuk menjadi mangsa dan sasaran gangguan seksual dalam talian daripada wanita, terutamanya beberapa bentuk. Dengan kejadian ini sering mengakibatkan yang lebih negatif terjadi kepada kanak-kanak. Gangguan seksual dalam talian boleh beradaptasi dengan diskriminasi dan juga jenayah kebencian yang berkaitan dengan jantina, identiti jantina tersebut, orientasi seksual, bangsa, agama, keperluan pendidikan khas atau kecacatan seseorang individu yang sebenarnya atau yang dirasakan seseorang. Kaum muda dalam kumpulan ini mungkin menghadapi bentuk gangguan seksual dalam talian yang unik yang mengakibatkan kesan yang lebih negatif dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang, serta pelbagai halangan yang dapat menghalang mereka untuk bantuan sokongan. Sekian. Terima kasih Saudara Badri. Salam sejahtera Doktor. Nama saya Kumaran, anak lelaki Ramasami. Nombor metrik 265970. Jadi sekarang kita akan melihat pada Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia di Malaysia. Di negara kita, kerajaan telah mewujudkan Akta Komunikasi dan Multimedia pada tahun 1998 dan ianya sebagai Undang-Undang Cyber, di mana ia adalah bagi memantau segala aktiviti industri komunikasi dan multimedia, filem, penyiaran radio, televisyen, dan telekomunikasi dan perkhidmatan dalam talian. Dan ia juga termasuklah media sosial seperti WhatsApp, Facebook, MMS, SMS dan lain-lain lagi yang kian meningkat sekarang. Tetapi dalam akta ini tiada satu peruntukan bagi penapisan internet. Boleh kata itu adalah satu kelemahan di sana, ya. Okey, seterusnya kita melihat pada SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okey, ramai di kalangan kita atau orang Malaysia kita tidak mengetahui kewujudan SKMM. Especially mungkin orang yang lebih tua dan di kawasan pedalaman, mungkin diorang tidak mengetahui tentang SKMM. Tapi mostly pelajar dan juga orang yang bekerja di bidang korporat, kerajaan, mungkin mereka lebih mengenali SKMM ini. Dan mereka patut mengenali SKMM ni. Jadi, Undang-Undang Cyber diwujudkan bagi memastikan masyarakat ataupun netizen, especially netizen, menggunakan media sosial secara baik dan berhemah. Dan di media sosial juga terdapat gangguan seksual dalam talian dan juga buli cyber. Jadi, penguatkuasaan Undang-Undang Cyber ni adalah amat penting sekali. Di mana SKMM bertanggungjawab dalam meregulasikan dan mempromosikan industri berkaitan multimedia atau komunikasi. Dan SKMM juga akan memastikan kandungan penyiaran yang sesuai bagi semua lapisan masyarakat di negara kita. Dan mereka juga bertanggungjawab bagi memantau tahap aduan awam atau pengguna bersesuaian dengan peruntukan di bawah Seksyen 195 dan Seksyen 196 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan seterusnya kita melihat pada penguatkuasaan undang-undang oleh pihak SKMM, di mana pihak berkuasa boleh mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan jenayah cyber seperti gangguan seksual terhadap wanita dan kanak-kanak dan juga serta buli cyber ataupun penipuan di atas talian. Dan juga SKMM akan menyiasat selepas menerima laporan daripada orang awam ataupun individu yang teraniaya lah. SKMM juga akan menyiasat berlandaskan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Perkhidmatan Pos 1991, Akta Tandatangan Digital 1997 dan lain-lain undang-undang yang berkaitan. Dan siasatan dilakukan bagi memastikan bahawa adakah individu tersebut ataupun individu yang disiasat itu melakukan atau melanggar undang-undang komunikasi. Apabila dalam siasatan, selepas mengumpul segala maklumat
dan juga IP atau kertas siasatan telah siap, kertas siasatan tersebut akan diberikan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mendapatkan keputusan sama ada pihak itu melakukan kesalahan ataupun perlu mengambil tindakan di bawah perundangan. Jadi penguatkuasaan oleh pihak SKMM ini adalah bagi memastikan hak pemegang lesen, pelabur, pengguna dan orang awam sentiasa dilindungi dan keyakinan terhadap komunikasi multimedia dan pos terjaga sepanjang masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rakan-rakan saya. Saya Azlan bin Ishak, nombor matrik 266527, akan membentangkan saya pada kali ini. Okey, pada kesimpulannya, atau dilihat sebagai undang-undang yang perlu demi kesejahteraan pengguna media komunikasi secara umumnya di Malaysia dan juga masyarakat secara amnya. Akta Komunikasi 1988 secara jelasnya adalah merupakan satu perundangan moden di mana ianya mengakui kewujudan teknologi komunikasi yang baru tersebut dianggap sebagai aset bagi negara dan rakyatnya, dan ianya akan mengawal serta menyelia segala berkaitan tentang penggunaan media komunikasi tersebut. Sudah sampai masa Malaysia mempunyai undang-undang yang lebih baik yang menangani jenayah dalam talian yang kebanyakannya berkaitan dengan gangguan seksual kanak-kanak dan wanita. Bagi ibu bapa dan penjaga adalah penting untuk memantau aktiviti dalam talian anak-anak mereka, terutamanya di laman media sosial. Mempunyai hubungan baik dan erat dengan anak-anak mereka mungkin memudahkan ibu bapa untuk berbincang ketika membincangkan keselamatan dalam talian dan mengapa penting untuk bersikap rajin dalam talian untuk keselamatan dalam talian, terutamanya ketika menerima atau komunikasi dengan rakan baru, iaitu kawan yang mereka tidak kenal dan tidak pernah bertemu secara langsung sebelum ini. Secara keseluruhannya, jenayah dalam talian atau cyber sebagai lanjutan aktiviti jenayah konvensional dengan masalah yang lebih kompleks, memerlukan beberapa tindak balas yang berkesan untuk menumpukan pada penyelesaian teknikal dan peruntukan perundangan. Walaupun itu, pendekatan holistik untuk mencegah mangsa gangguan seksual di dunia maya melalui kerjasama pengguna dan masyarakat sama pentingnya. Sekian, terima kasih.